Alhamdulillah, kita kembali dalam Assalamualaikum. Dan Lin, bila tadi Lin sebut tentang fitnah, racun paling dahsyat. Oh, saya tak tahu. Betul lah, maksudnya paling dahsyat tu kita tak tahu nak istilahkan macam mana. Betul. Sebab dia bukan hanya boleh membunuh orang, dia boleh menghancurkan segala jenis persahabatan. Kita punya hubungan yang baik di kalangan, akhirnya jadi macam dingin je kan. Betul. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, zaman media sosial, fitnah tu senang sangat tersebar melalui zaman melalui media sosial. Boleh dikatakan bila fitnah tu tersebar sampai boleh melaga-lagakan sesama kita. Benda tu sangat-sangat tak sihat untuk kita punya kehidupan kita dalam sehari-hari. Sebab itulah kadang kita mendukung sebenarnya saranan daripada kerajaan kita, terutama Menteri Agama kita di Jabatan Perdana Menteri, membawa satu konsep rahmatan lil alamin untuk kita jadi model, jadi contoh kepada mereka yang lain bahawa Islam itu mendepani, Islam itu sebenarnya berada yang terbaik, di kalangan yang terbaik. Untuk kita nak tunjukkan kepada mereka bahawa agama ini yang paling tinggi di sisi Allah, agama Islam. Dan kita nak jadi model tu susah. Jadi kita nak bicara hari ini bagaimana untuk kita mendepani fitnah ini. Bukan kita lah orang yang terbaik untuk bercakap ni. Kita ada seorang tetamu istimewa yang kita bawakan khas daripada UKM, iaitu yang berbahagia Dr. Ahmad Fakhrul Razi Muhammad Zabidi, pensyarah Fakulti Pengajian Islam UKM. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Handsome Dr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa sahabat lama. Allah. Masya Allah. Okey Dr. Ustaz, bila cakap pasal fitnah ni salah satu dosa besar juga. Fitnah tu memang dah berdosa. Yang susahnya bila kita dah memfitnah orang tu, macam mana pula kita nak minta maaf dengan orang yang kita memfitnah tu? Itu yang kita nak bincangkan. Jadi doktor, kita nak tanya, apakah yang boleh dimaksudkan dengan perkataan fitnah sebagai permulaan tajuk berdasarkan Quran dan juga hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz Nabil dan juga saya Lin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita kena faham bila kita bicara berkenaan dengan fitnah, dia ada dua dimensi pengertian. Pertama, fitnah dalam konteks bahasa Melayu dan fitnah dalam konteks bahasa Arab. Dalam konteks bahasa Melayu, dalam kamus Dewan kurang lebih merujuk kepada lontaran, tuduhan. Lemparan, perkara-perkara yang tidak benar kepada seseorang atau kumpulan dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Ini mafhum saja. Adapun dalam Al-Quran, kalau kita ingin soroti pengertian kalimah fitnah dengan kepelbagaian penggunaannya, terdapat banyak tempat Allah Ta'ala menggunakan atau menyatakan perkataan fitnah ini tidak kurang 11 pemaknaannya. Jadi bukan di sinilah untuk kita bicarakan. Cuma pemaknaan tersebut kembali kepada mafhum lughawi, pengertian dan sudut bahasa, iaitu merujuk kepada al-ibtila wal ikhtibar, iaitu maknanya ujian, cubaan. Maknanya evaluation. Maknanya untuk memisahkan, membezakan di antara yang hak dan yang batil, yang gelap dengan yang cerah, yang putih dengan yang hitam. Dan ia amat hampir dengan ayat 2 surah Al-Ankabut itu. Hasibanna su'an yashkurun yaqulu amanna wa hum la yuftanun itu. Jadi itu secara luahnya. Jadi kalau kita bincang berkenaan dengan fitnah sebagai racun yang sangat dahsyat ini, ia merujuk kepada fitnah dalam konteks bahasa Melayu konteks bahasa Melayu, iaitu perkara-perkara yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan dendam, persengketaan, perbalahan, pembunuhan sekalipun. Maka itu yang dibicarakan dalam konteks kita pada pagi ini. Itulah setakat ini untuk soalan berkenaan dengan pengertian fitnah. Jadi kalau 11 untuk maksud yang nak diterangkan, saya tak memenuhi ruang waktu ni lah. Tapi apapun kita boleh faham bahawa fitnah ni boleh mengundang kepada benda yang tak baiklah. Orang yang melontar fitnah. Betul. Jadi doktor, mungkin kita nak lagi dapat penjelasan tambah-tambah di akhir zaman ni. Disebut tentang ada bentuk-bentuk fitnah, jenis-jenis fitnah itu, terutama di akhir zaman yang semakin lama semakin meruncing keadaan ini. Dan saya rasa macam benda tu berlaku di zaman dulu, tetapi sekarang ni seakan-akan manusia tu macam tak rasa takut untuk nak menyebarkan dan nak menyambung fitnah itu. Jadi pandangan doktor tentang 3 fitnah. Dia ada yang menyebut pembahagian fitnah kepada 3 ni merujuk kepada satu hadis yang riwayat Imam Ahmad yang ada Ahlas, Duhaiman dan satu lagi tu saya tak ingat dah. Tapi saya rasa dalam hadis, kalau kita soroti hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan fitnah ini, sebenarnya banyak jenis kategori fitnah. Lantaran itu saya suka atau hadis yang fitnah Ahlas, Sarra' dan Duhaimah. Itu hadis riwayat Ahmad.
Okey. Tapi saya suka untuk mengkategorikan fitnah itu dalam dua konteks. Pertama, konteks merujuk kepada fardu ain. Iaitu iman, Islam dan ihsan. Ada fitnah dalam konteks akidah, ada fitnah dalam konteks fiqh, fitnah dalam konteks tasawuf. Fitnah dalam konteks akidah adalah apabila kita sekarang banyak bicara tentang Allah, tapi kita tidak memberi tumpuan kepada untuk merasai diri kita berallah dalam takbir Allah. Maka itu fitnah aspek akidah. Jadilah akidah itu sebagai ilmu kalam. Banyak bicara yang sehingga pergi kepada banyak perdebatan dan percanggahan pendapat dan akhirnya kepada permusuhan. Itu fitnah dalam aspek akidah. Fitnah dalam aspek fiqh pula merujuk kepada ramai orang yang suka mengintai buruk orang lain dan bicara tentang yang baik. Tetapi bila bicara tentang yang baik, dia tidak usaha untuk menambahkan perbuatan kebaikannya. Tapi banyak mencokil pula perbuatan buruk orang lain. Tetapi dia tidak perlu meninggalkan keburukan itu. Itu fitnah dalam konteks fiqh. Fitnah dalam konteks tasawuf pula adalah apabila sekarang ini ramai kita yang kurang sangka baik kepada Allah. Dan tidak benar sangka baik kepada Allah. Jadi tasawuf ini fokusnya untuk sangka baik kepada Allah. Itu satu konteks yang pertama. Konteks yang kedua seperti yang dibicarakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, membahagikan fitnah ni kepada dua kategori yang utama, iaitu fitnah dari sudut syubhat, syubhat kesamaran, dan yang kedua fitnah dari sudut syahwat. Kalau syubhat merujuk kepada yang konteks kita ini, maknanya benda-benda yang samar, yang tak pasti, maka ia perlu kepada tabayun, ia perlu kepada ilmu, ia perlu kepada sabat, ia perlu kepada hati yang berprinsip, dengan prinsip adabiah Muhammadiyah. Itu kalau syubhat. Syubhat inilah yang maknanya kabar-kabar yang dilemparkan, tuduhan-tuduhan yang diketengahkan untuk menimbulkan maknanya kegusaran dalam masyarakat, sama ada dalam aspek maknawi ataupun jasad. Yang kedua adalah syahwat, fitnah syahwat. Syahwat ini merujuk kepada segala perkara yang menjadi keinginan nafsu kita sebagai manusia. Anak-anak itu fitnah, harta benda kita fitnah, bahkan kehidupan kita semuanya ni fitnah. Kerja kita fitnah, master kita fitnah, mana PhD kita fitnah, jawatan kita fitnah. Itu syahwat. Maka kalau syahwat, kita hadapi dengan banyak bersabar. Banyak bersabar. Itu antara pembahagian lah. Konteks yang kedua itu ada oleh Imam Ibn Qayyim. Yang pertama itu adalah maknanya kita cross reference, kita rujuk silangkan dengan tiga elemen dalam pengajian Islam, iaitu fardu ain, aspek akidah, fiqh dan tasawuf. Masya-Allah. Okey doktor, kita sendiri tahu fitnah ni sebenarnya satu perkara yang tak baik dalam kehidupan kita, sehingga fitnah ni sendiri dianggap menjadi racun perpecahan ummah. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa kesan dia kepada individu, institusi keluarga dan juga masyarakat. Bila fitnah berlaku, dia akan mengganggu sangka baik kita kepada orang yang terfitnah itu. Bila kita sudah mula bersangka buruk kepada orang tersebut, pertama, kita sudah tidak benar dengan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sudah tidak benar dengan ayat hanya saja persaudaraan itu di atas iman. Maknanya kita mula syak wasangka kepadanya. Bila kita berprasangka kepada mana-mana orang, pada hakikatnya kita berprasangka kepada zat yang mentadbir orang tersebut. Dan zat yang mentadbir orang tersebut tidak lain tidak bukan zat yang kita la ilaha illallah itu. Maka secara sekaligus dia akan mengganggu gugat aspek akidah kita. Dia akan mengganggu gugat aspek tasawuf kita. Dan dalam fiqh, kalau kita beribadah tidak akan mendapat kekhusyukan kalau menurut sebahagian pada mursyid dan para murabi yang membimbing kita. Sebab apa? Bagaimana mungkin kamu khusyuk dalam ibadahmu jika sangkamu kepada Allah itu buruk? Bila sangkamu kepada Allah itu buruk, bagaimana Allah Ta'ala ingin menjadikan kebaikan untuk kehidupanmu? Dan bagaimana tanda kita buruk sangka kepada Allah? Antaranya adalah buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Kenapa begitu? Kerana hamba Allah Ta'ala. Kalau saya kata ini handphone Nabi ni handphone Samsung ya. Handphone Samsung tak hodoh lah. Bermaksud kita tak kutuk handphone ini, kita kutuk Samsungnya itu. Kalau kita kata iPhone ni bagus lah, bermaksud kita tidak memuji besi ini, kita memuji iPhone itu. Kalau kita memuji iPhone dan Samsung, maksudnya kita memuji pemiliknya, negaranya. Nampak? Dari sebalik itu. Maka kalau kita sangka buruk dengan manusia,
Bermaksud kita bersangka buruk dengan yang menciptanya, yang mentadbirnya. Maka akhirnya rosak akidah kita secara yang tidak kita sedari. Dan bila begitu keadaannya, semua manusia akan mudah untuk terdorong kepada sangka buruk kepada Allah. Bila bersangka buruk kepada Allah, bagaimana Allah ingin memberi kebaikan kepada masyarakat kita, maka keburukan itu akan melata. Bila keburukan melata, di antara perkara yang Nabi SAW pesan adalah kamu berdiam, kan, falakul khaira aw yasmut. Okey. Dan yang kedua, kamu mendiami rumahmu dengan urusanmu yang terkait dengan hubunganmu dengan Allah. Di situ ada mafhum daripada hadis riwayat Abi Daud. Bermaksud bila berlaku fitnah, maka jaga lidahmu daripada banyak bicara, takut kamu menyumbang kepada penyebaran fitnah tersebut. Yang kedua, kamu kekal dalam rumahmu, kamu bertekun dengan amalan khususiahmu, yakni amalan-amalan peribadi kita, berkhalwah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terlibat sama dengan kancah fitnah tersebut. Yang ketiga, berkekalan dengan sabar. Dan sabar ini bukan satu perkara yang mudah. Ya, kalau tidak ada bimbingan mursyid. Betul. Aduh, hai. Sungguhnya kita kena tutup mulut kita kalau kita dengar benda-benda yang tak baik. Jadi dia ada 4 perkara adabiah muslim yang perlu untuk kita amalkan dalam konteks hari ini. Tak perlu kita bicara apa isunya, semua telah mengetahui. Yang pertama, jika benar kamu beriman kepada Allah, maka berkata-kata yang baik ataupun kamu diam. Berkata-kata sekarang ini bukan berkata-kata dengan lidah, juga berkata-kata dengan jari. Di media sosial. Maka kalau kamu ingin buat status Facebook, berpastikan status Facebookmu itu ada faedah untuk umat. Yang kedua, di antara tanda kebaikan, kecantikan akhlak umat itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada faedah. Tarkuhu mala yakni. Apakah perkara yang berfaedah untuk umat? Perkara yang berfaedah untuk kita adalah apabila perkara tersebut membuatkan terhubung kita dengan Allah. Itu yang kedua. Kalau apa saja perkara yang tak terhubung dengan Allah, maka itu tidak berfaedah untuk kita. Dan yang ketiga adalah kita mencintai apa yang ada pada orang seperti mana kita cintai perkara itu ada pada kita. Kita suka tak dimalukan? Kita tak suka. Maka kita sembunyikan perbuatan yang memalukan orang lain kerana kita juga tidak suka untuk dimalukan. Wallahu a'lam, antaranya begitu. Tu ada 3 benda yang perlu kita jaga. Dan nasihat kepada Ustaz. Mungkin penghujung ni Ustaz. Sebab bila sebut tentang keadaan kita fitnah ni memang berlega-lega di keliling kita. Jadi apa yang perlu kita awasi untuk kita tidak terjebak dan menjadi penyambung kepada fitnah tadi? Perkara pertama yang suka saya sarankan, perkara pertama adalah kita kena melazimi amalan selawat. Dan selawat itu induk ibu bagi segala selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Dan yang seterusnya kita boleh ambil apa-apa selawat yang berkaitan dengan kita. Dalam konteks ini saya suka untuk mencadangkan selawat Syekh Khalil Bengkalan. Ustaz Nabil ikut Ya, saya. Ikut pelan. Terus. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sanad dapat dah. Nanti Ustaz Nabil sebarkan semua. Jadi dengan selawat ini supaya Nabi SAW campur tangan dalam urusan kita. Bila Nabi campur tangan dalam urusan kita, pertama mudah untuk kita bersabar. Bila mudah untuk bersabar bermaksud mudah untuk menahan diri. Perkara pertama yang perlu untuk kita tahan diri adalah bercakap. Betul. Bila mudah bercakap. Jadi bila menahan diri daripada bercakap, kekal dengan selawat, akan muncul sangka baik. Maknanya kalau timbul apa-apa tohmahan kepada mana-mana golongan sekalipun, sama ada yang kita suka ataupun yang tidak kita sukai, kita tidak akan cepat untuk bersangka buruk kepada golongan tersebut. Itulah perkara yang saya cadangkan untuk kita semua bertekun dengannya. Dan hadis tarkuhu ma la ya'ni itu perlu difahami dengan bimbingan mursyid, supaya kita memahami dalam aspek akidah, dalam aspek fiqh, dan terlebih penting dalam aspek tasawuf. Sehingga tidak ada perbuatan yang kita lakukan membuatkan terputus hubungan umat hamba Allah manusia ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maknanya kita punya bantuan utama kita adalah campur tangan Nabi SAW, sehingga akhirnya kebaikan digemburkan, pertelingkahan dielakkan, permusuhan dinafikan, dan hidup damai aman. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Doktor atas nasihat kepada kami-kami ni. Ya Allah, hai.
sekarang kita terlepas pandang. Jadi Betul. mudah-mudahan dengan pengisian untuk diri kita dengan mengingati baginda Rasulullah SAW, setidak-tidaknya kita dapat orang kata bersangka baik dan tidak mencetuskan perbalahan di kalangan umat kita. Kita sebagai umat Islam kena menahan diri kita daripada bersangka buruk, daripada berkata perkara yang tidak baik. Betul. Kita sebagai umat Islam sepatutnya kena kongsikan perkara-perkara yang baik. Apa pun, terima kasih sekali pada Dr. Ahmad Fakhruddin. Kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik. Apa pun, kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi. Lepas ni. Okay.